نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang muliakan Tuan Mengurusi kita, Tuan Haji Zainal, barisan para imam, Al-Fadil Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kepada Allah kita rafakkan syukur puji kita kerana dengan izinnya lah ketika ini kita berada di rumah Allah. Tak lain tak bukan kerana nak meraih ganjaran pahala, keredaan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita terus bicara kita malam ni sambung daripada dalam hikmah yang ke-58, iaitu tentang tamak. Sebagaimana Tuan Syekh memberi contoh, tamak ni kalau ibadat sebagai sepohon pokok, sebatang pokok, ianya sebagai benih. Bila benih itu ada tamak, maka dia akan tumbuhlah beranting, berdahan sebagainya. Maka habis semua rosak kehidupan. Kalau benih tu elok, eloklah pokok tu, begitulah. Kalau benih tu yang jenis buah yang cantik, maka akan tumbuhlah, jadilah buah-buah yang cantik. Sebaliknya kalau benih tu tak elok, umpamanya akan tumbuhlah pelbagai pokok tu sendiri tak elok dan buah pun sendiri tu tak elok. Maka itu contoh yang diberikan oleh Syekh Ibn Atullah As-Sakandari. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tamak ni kalau kita buat penilaian, dunia ni boleh runtuh. Bukan sebuah institusi keluarga, bukan masyarakat, bukan negeri dan negara, malah dunia boleh runtuh. Dan kita lihat hari inilah keruntuhan tamadun manusia di beberapa negara, di kebanyakan negara, puncanya adalah tamak. Tamakkan kuasa, tamakkan harta, tamakkan kedudukan. Itulah punca manusia berada di terkebawah lebih pada binatang lagi. Itu punca sebenarnya. Kalau kita boleh tambah lagi satu sifat, boros umpamanya. Tamak, boros. Boros pun serupa juga, sesuatu yang tidak ada kepentingan dipentingkan. Sepatut benda ini dikemudiankan, didahulukan. Kita tengok hari ini tuan-tuan, kalau kita menoleh ke beberapa negara, hari ini kita tengok sebelah Bahrain ke Qatar, Abu Dhabi, Dubai, bandar-bandar ni semua Masya Allah tuan-tuan, mencakar langit tuan. Di antara banyak-banyak bangunan yang di Riyadh sampai 858 meter. Sekarang yang tertinggi pula di Jeddah 1.2 kilometer tinggi. Semua ni memburuk, boros. Sedangkan di kebanyakan negara Arab sudah tentu kita pun saksikan saban hari
kemiskinan, Masya Allah, Tuhan saja yang tahu. Tapi di antara ini mereka membangunkan bangunan, bukan mencakar langit. Langit-langit pun nak dicakarnya. Macam itulah tuan-tuan kan. Ini tamak, boros, dan satu lagi sifat kedekut, bakhil. Itu pun juga sehingga golongan mustad'afin, golongan yang lemah yang sepatutnya mereka layak menerima, tapi mereka telah diabaikan, dinafikan hak mereka sebab ada kebakhilan di satu-satu pihak. Maka ketiga sifat inilah yang merosakkan manusia sebenarnya, tuan-tuan. Digambarkan suatu zaman dulu bagaimana waktu itu manusia, tak ada manusia yang nak menerima, tapi banyak manusia yang ingin memberi. Ketika itu di zaman kegemilangan Islam, kebanyakannya ingin memberi, tak ramai yang ingin menerima. Sebegitu hari ini yang menerima tu ramai. Itulah contohnya. Baik, kita lihat tuan-tuan. Tamak boleh merosakkan agama dan menjadikan muflis daripada cahaya-cahaya keyakinan. Benarlah kata Hasan Al-Basri, kan? Kata Hasan Basri, fasaduddin at-tama' wa salahuddin al-war'u. Rosaknya agama dengan tamak, dan baiknya agama dengan adanya sifat wara'. Jelas tuan-tuan, tepat sekali. Hasan Al-Basri ni dia lahir di waktu pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Wah, hebat tuan-tuan, hebat orang ni. Tahun 21 Hijrah, kan? Dia dipelihara oleh isteri Nabi, bukan orang lain. Dia ni seorang ulama yang pakar dalam hal kefakihan, kepasihan, keberanian dan kuat ibadat. Apa kata dia? Rosak agama dengan tamak. Ya, nilai agama yang ada pada diri kita bila diserta dengan sifat tamak, di situ nampaklah. Orang nampak dah kejatuhannya. Tamak. Saya teringat satu kisah lah. Tak tahu saya pernah cerita ke tidak, kan? Di zaman Nabi Isa alaihi salam, pada suatu hari Nabi Isa sedang berkhutbah di satu khemah. Maka tengah-tengah berkhutbah tu, datanglah 3 orang lelaki. Dia kata apa? Wahai anak Maryam, kami tak percaya dengan agama ni. Kami tak percaya hidup di akhirat. Tak penting bagi kami tu. Dan kami tak percaya syurga neraka ni. Yang penting bagi kami ada harta, ada kedudukan, hidup mewah. Itu yang kami nak cari. Syurga neraka ni belum pasti lagi. Tak ada kami pernah fikirkan soal macam tu. Maka kata Nabi Isa, dia kata kekayaan itu tidak pasti membawa ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Mereka terus, kami tidak. Kami nak harta. Sebab 3 orang ni tahu Nabi Isa ni dia suka membantu, dia suka memberi, suka menolong pada di zamannya tu. Maka dia kata, kalau begitu 2-3 hari lagi kau datang rumah lah. Nabi Isa kata kat lelaki tu, datang rumah.
Jadi orang tamu ni biasalah dia datang lah janji. Dia pun datang rumah Nabi Isa AS. Nabi Isa pun dah siap dia punya map peta untuk pergi ke suatu tempat yang ada harta karun lah, begitulah. Jadi masa siapkan peta ni jauh juga perjalanan sampai ke satu bukit yang curam, ada gua di dalamnya. Jadi mereka ni bila nampak ni mereka punya seronok tuan, ialah harta tuan. Besoknya mereka pun peganglah peta ni sambil berjalan jauh juga. Maka akhirnya mereka hampir-hampir sampai ke tempat seperti mana dalam peta tu. Maka mereka pun mula panjat bukit tu. Sampai ke ujungnya nampaklah sebuah gua. Sentiasa pegang peta tu. Maka sampai gua tu, mereka tengok di setiap sudut dalam gua tu ada peti besi. Dia kata betul ya. Memang confirm kita kaya ya. Ni cerita tamak ni. Maka sampailah, benarlah seperti mana kata Nabi Isa bagi peta tu memang betul tepat sekali. Maka pun dengan bangga, wahai Isa, hebatnya kau tunai janji kau. Baik, bila dah sampai ke puncak gunung tu dan gua tu dan sering melihat berapa peti duk bilang-bilang begitu, jadi mereka ni berehat sekejap, fikir macam mana kita nak buat turun ni, takkan nak biar sini. Jadi bincang punya bincang, mari kita pakat buat turun dulu. Sebab di kaki bukit tu ada sebuah rumah kosong yang orang tak duduk, jadi kita simpan kat situ. Maka ketiga orang tadi bertongos-lomos lah, turun naik buat turun peti tu, disimpan di rumah kosong di kaki bukit tu. Akhirnya selesailah mereka angkut sampai ke kaki bukit tu, di rumah kosong tu. Sampai sana mereka penat. Memikir ni, kita ni, seorang kata kita ni dah penat ni, aku pun dah lapar ni. Jadi bincang. Dia katalah macam ni, ada 3 orang tu, kau beli makan lah. Kau pergi makan. Jadi okeylah kata dia, saya pergi beli makan. Dia pun pergi kedai, turun kampung, masuk kampung, dalam rahsia lah, takut orang tahu. Jadi pergi beli makan semua. Dia pun beli nasi sebungkus, makan. Dalam duk makan tu duk fikir, dia dua orang duk sana, kalau kubur racun memang tak payah bagi dah harta lepas ni, aku dapat seorang. Duk fikir ni. Dia pun fikir, dia makan habis sebungkus, dia beli 2 bungkus lagi, dia beli racun. Dia masuk racun dalam nasi tu dengan hasrat, mampu hilang kau 2 orang, tak payah bagi kat kau, aku dah penat jalan sikit menyenjuk nak cari makan tu. Dia pun makan habis, beli 2 bungkus, masukkan racun, dia bungkus balik. Dalam sedang dia berjalan balik ni, 2 orang tadi duk fikir juga, macam kita pancungnya dia ni, daripada bagi 3, kita bagi 2. Dia kata betul juga kau punya idea ni. Alah macam ni, kau jaga. Bila dia sampai balik nak masuk pintu ni, rumah ni, kau ketuk dengan besi tu. Lepas tu kita 2 orang je lah. Betul juga dia kata, idea kau baik. Jadi dia pun sampailah pintu rumah tu, rumah yang ditinggalkan orang tu, dah ready dah. Masuk kepala, terus kena tadi pingsan, menggelupuh, jatuh, mati.
Bila mati itu mereka punya lega-lega. Kita bagi 2, tidak bagi 3. Sementara nak bagi ini makan nasi lemak. Nasi itu 2 mung kosong. Kan? Lepas itu makan semua di mai satu macam berbintang, pening, loya, macam muntah, berbuih mulut tu. Akhirnya mati. Itu cerita ni kan. 3 pasal tamak punya pasal 3 orang mati situ. Tu kisah ni berlaku dalam waktu Nabi Isa. Ada kisah tu, ada yang termuat dalam kitab. Jadi nak cerita tu, itulah apa kata Hasan Basri, memang betul. Tamak ni merosakkan, melingkupkan. Dan baiknya agama dengan sebab warak. Warak lawannya tamak. Tamak lawan warak ni dia bersederhana lah. Dan banyak kisah-kisah yang membinasakan orang yang tamak. Sebab tu kata Imam Ghazali, maksud tamak ni ialah berkendakkan sesuatu yang membahayakan. Tadilah membahayakan. Berkendakkan sesuatu yang membahayakan. Tamak. Walaupun tidaklah semua tamak tu ditegar. Tamakkan keampunan Allah, disuruh. Tamakkan melakukan kebaikan, disuruh. Yang tu Allah sebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu membuat kebaikan. Tamak. Yang tu tak apa. Kan? Syekh Ibn Atullah Sakandari menyebut dalam kitabnya At-Tanwir. Kita baca yang makna dia tu. Maksudnya, dan hilangnya wujud warak daripada diri kamu lebih banyak daripada hilang yang lain daripadanya. Dan hendaklah dibersihkan dan disucikan daripada tamak kepada makhluk. Jika orang yang tamak kepada mereka dibersihkan dengan 7 lautan, dia tidak akan bersih. Malaikat akan putus asa daripada mereka dan hilang pergantungan kepada mereka. Mana nak cerita tuan-tuan, tamak ni memang sukar. Nak sisihkan daripada hidup manusia, tuan-tuan. Kan? Sifat tamak bila menguasai diri, Masya Allah tuan-tuan, segala-galanya akan rosak. Dan adalah orang yang tamak, zahirnya mungkin untung dia, hakikatnya orang yang tadi tak dapatlah habuan dia sebab tamak pada seseorang. Inilah yang kita duk tengok. Ini dapat kita rasakan tuan-tuan. Ya? Kan? Jadi mana katanya sifat tamak ni kalau bersih dengan 7 lautan pun payah nak keluar tu. Sampai macam tu. Malaikat Allah Ta'ala saja yang merahmati kita, membantu kita dengan kita usaha untuk jauhkan daripada sifat tamak. Itu saja tuan-tuan. Sayyidina Ali bertanya kepada Hasan Al-Basri, apakah yang menjadikan penguasa agama? Jawabnya warak. Maksudnya apakah sepatutnya yang ada pada penguasa agama? Sepatutnya warak. Ditanya lagi, apa yang merosakkan agama? Jawab Hasan Basri, tamak. Merosakkan agama, negara, keluarga, tamaklah. Sepatutnya negara boleh menikmati kecukupan, kesamarataan kehidupan yang aman damai. Tapi oleh anak adanya segelintir yang tamak, maka berlakulah ketirisan dan sebagainya. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau ada seorang dua yang tamak dalam rumah tangga, maka berlakulah masalah kehidupan yang tidak aman damai. Itulah bahananya tamak ni tuan-tuan. Arah Sayyidina Ali, duduklah katanya. Kata Hasan Basri, yang ni wahai Hasan Basri, duduklah, orang seperti kamu ni paling sesuai
berkata-kata, kata Sayyidina Ali kepada Hasan Basri, sebab yang boleh merosakkan ni semua ni adalah agama. Tuan-tuan, yang boleh merosak agama sebab orang yang tamak tadi. Ilham Syekh Abu Abbas Al-Mursi, as-salamatu fid din bitarki tama'i fil makhluqin. Selamat dalam agama adalah dengan meninggalkan tamak pada makhluk. Maknanya kedamaian, kesesaan hidup akan wujud, akan terlaksana apabila di kalangan masyarakat itu tidak ada sifat tamak. Jelas tuan-tuan di situ. Jelas tuan-tuan. Bila tak ada tamak pada mereka-mereka ini, maka semua dapat menikmati apa-apa pun. Saya pernah di satu masjid, tuan kan. Di masjid ni kadang-kadang hari Jumaat adalah penyumbang-penyumbang makan pisang ke buah di bawah tu kan. Satu hari tu saya pergi masjid, pergi awal sikit. Dia punya dalam kotak tu pisang ni, pisang yang hijau, yang kuning, yang merah sebagainya kan. Saya pergi parking motor di satu tempat tu, dalam motor dah ada seorang sikat pisang. Saya kata, ya haru. Orang tu menyumbang makan untuk orang masjid makan. Yang kau bawa balik dalam motor tu, apa hukum agak? Tuan-tuan, nak bagi anak cucu makan tu haram, tuan. Adakah makan dan bawa balik tulis? Tak ada. Makan situ je. Penuh motor tu, saya tengok, ya Allah, ya Tuhan. Tu main sembahyang Jumaat tu. Kita pergi, dia duduk di bawah kemah tu. Kita balik pun duduk situ juga. Dalam motor masuk dah. Tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita nak sebutkan, orang bagi makan, makanlah. Ya makanlah, jangan buat balik. Tuan-tuan. Inilah kadang-kadang hati kita tengok, ya Allah, ada manusia. Kau faham tak, orang bawa tu di masjid, nak bagi orang masjid makan, keluar-keluar dia clear, tuan. Kulit je. Orang seorang tu dia ambil kulit dari tembok, bagi kambing. Buat macam mana kambing juga boleh makan. Jadi dia duk ambil kulit je lah ni, kawan tu. Pisang tak pernah sembat. Kadang-kadang kita makan pisang, tuan-tuan. Makan pisang komo, lebih kurang masuk masjid, ada semayang. Daripada semayang dia keluarnya pisang-pisang manis, boleh batal. Macam-macam boleh berlaku tu kan. Tapi saya tengok satu masjid, tak cerita lah masjid mana, tapi itulah keadaan. Satu sikat penuh motor tu kan. Itulah tamak, dan tamak menyebabkan ramai tak boleh rasa. Kawan tu nak bagi rasa, memanglah awak balik rumah pun anak cucu makan juga, tapi dia hajat bawa ke masjid untuk orang masjid makan. Jadi nilai manusia tadi tak nampak situ. Nilai tamak tu nampak di situ lah. Tu baru satu tempat ni kan. Jadi selamat agama ada dengan meninggalkan tamak pada makhluk lain. Dalam hadis lain pun menyebut, nak bagi manusia sayang, kita zuhud, bersikap zuhud apa yang ada dalam tangan manusia. Kita tak pernah berhajat menaruh hati apa-apa yang ada dalam tangan manusia. Itu zuhud, menyebabkan manusia sayang. Nak bagi Allah sayang, jangan tamak di dalam dunia ni. Bukan orang tak tamak tu tak dapat langsung, yang tu mungkin banyak lagi dapat. Semakin kita tak tamak, semakin ada je rezeki ni kan. Tapi itulah, hati-hatilah dengan tamak. Apa yang ada dalam tangan manusia, usahalah kita inginkan, usaha kita dengki, dan usaha kita doakan supaya besok jangan seronok sangat, besok jatuh miskin baru tahu. Jadi kadang-kadang kita ni jahat
Hati ni kan tak pernah elok macam tu kan. Kita terus ke sebelah tu. Kita habiskan malam. Terus ke sebelah 416 tu. Yahya bin Mu'az Al-Razi berkata, Al-war'u ala wajhain. War'u fi zahir alla yataharraka illa Allah, wa war'u fil batin wa alla yadkhula qalbaka illa Allah. Wara' ni ada dua jenis. Yang pertama wara' pada zahir. Apa kata Yahya bin Mu'az? Wara' pada zahir ni iaitu gerak-gerinya semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan gerak-gerinya menunjuk kata dia nak sesuatu. Kadang-kadang jumpa orang kaya, kita pun buat slow, dia miskinnya, kau ni kesian. Dah. Gerak-gerinya semata-mata kebiasaan kerana Allah, tidak menunjukkan keinginan pada suatu. Itu kata Yahya bin Mu'az kan? Mana gerak-geri orang miskin tidak pernah menunjukkan kemiskinannya yang melampau, kecuali sekadar biasa. Miskin yang mulia dan miskin yang tak pernah menceritakan kemiskinan kepada orang lain, kecuali apabila ditanya. Itu yang terbaik. Itu katanya wara' zahir ni gerak-gerinya semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua pada batin, iaitu tidaklah masuk dalam hati kamu melainkan Allah. Maksud dalam hati dia hanya ada Allah Ta'ala, tak ada yang lain. Itulah wara'. Lawan bagi tamak tadi. Dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah lah tujuan dia, matlamat dia, harapan dia, sandaran dia, impian dia hanya kepada Allah semata-mata. Inilah wara' tentu, wara' yang sebenar-benarnya. Tak ada malah faedah-faedah, sedangkan Allah janji banyak faedah. Buat baik begini, dia belakang, aku nak Allah Ta'ala je, itu matlamatku. Masya Allah tuan. Inilah wara' yang betul-betul. Tak nak fikir faedah di sebalik itu. Walaupun faedah banyak, buat baik dapat begini, buat sedekah dapat begini, semua dia. Tetapi pada dia Allah lah menjadi tujuannya. Allahu qayatuna, Allah lah matlamat kami. Maka sebab itulah di kalangan ahli-ahli tasawuf, dia menjadikan zikir sebagai ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau lah tujuan aku. Ilahi anta maqsudi wa idhaka matlubi, redalah tuntutan aku. Tuntutan nak jadikan Allah matlamat, redalah tuntutan aku. Itu zikir-zikir mereka tuan kan? Baik. Syekh Sahal bin Abdullah berkata, laisa ma'al iman asbab, innamal asbab bu fil Islam. Tiadalah bersama iman itu sebab-sebab. Sesungguhnya sebab-sebab hanya dalam Islam. Mana orang beriman untuk mencari sebab untuk mendapat itu tak ada. Beriman hanya tertumpu khas pada Allah. Selebihnya diserah kepada Allah semata-mata. Tuan-tuan, dari dalam Islam biasalah mencari sebab untuk itu, untuk ini, untuk itu. Sebab tu ulama pernah mengajar kita satu doa tu tuan-tuan kan. Saya ingat baik doa tu kalau kita amalkan. Ulama pernah mengajar doanya mudah. Kalau boleh kata dia lah, kalau boleh katanya, bacalah dalam setiap sujud sembahyang kita.
Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, macam mana kata dia. Saya pun tengok ada tentang asbab ni kan. Maka bunyinya ya musabbibal asbab. Ada orang pernah baca tapi jarang ya. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Ya musabbibal asbab, wahai yang mencipta sebab, Allah sebab. Ya fatihal abwab, wahai yang membuka pintu-pintu kebaikan. Ya sami'al aswat, wahai yang mendengar suara-suara Allah lah. Ya qadiyal hajat, wahai yang menunaikan segala hajat. Ya mujibad da'wat, wahai yang memperkenankan segala permohonan. Ij'alna minan najihin, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya di dunia akhirat. Masya Allah Tuhan. Jadi maknanya doa-doa sebeginilah sepatut kita baca supaya ianya akan memberi satu perubahan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Baik. Dan Syekh Abu Talib berkata, dalam hakikat iman tidak ada melihat sebab, dan semua berpuas hati dengannya. Berusaha untuk sesuatu, mencari sebab, tak nampak dalam itu. Sebab dia segala-galanya Allah dah tentukan belaka dah. Sesungguhnya melihat sebab-sebab dan tamak pada makhluk hanya pada makhluk Islam. Sebab tu manusia ni tuan-tuan, manusia ni sudah tentu dibanding dengan makhluk lain dia lebih, sebab diberinya akal. Maka akal yang dimiliki manusia juga tidak mampu untuk memberi keselamatan pada manusia. Seringkali akal ini tergendala dalam memikirkan sesuatu. Maka Allah kurniakan agama Islam. Dalam agama juga sering manusia tu salah anggap, maka Allah bagi taufik. Bila dapat taufik hidayah, barulah mereka selamat, tuan-tuan. Maka sesungguhnya melihat sebab dan tamak pada makhluk hanya pada makhluk Islam. Maka orang Islam sudah tentu kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana memilih kita Islam. Tapi kalau tidak diberi hidayah dan taufik, masih kita tidak selamat, tuan-tuan. Pertama kita tengok bagaimana kedudukan orang Islam, tuan-tuan. Macam tamak tadi kita dah lihat, boleh runtuh manusia, runtuh ketamadunannya, runtuh kehidupan pasal sifat tamak tu. Maka hanya sahaja orang yang diberi taufik dan hidayah, insya-Allah mereka akan selamat. Dan orang yang selamat kerana mereka, itu orang yang dapat hidayah. Hikayat kita habislah ni lasah daripada Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi bahawa ketika di A'dan, iaitu Yaman, beliau melihat para peniaga di situ ketika itu di Yaman tu, apabila masuk waktu solat, mereka tinggalkan perniagaan tu serta-merta. Macam kita pergi umrah lah kat Madinah, Mekah, azannya tarik kain tinggal terus je. Macam itulah semua peninggal-peninggal tinggal peninggal mereka dan terus tutup, terus ke menyahut seruan azan. Dan kata Syekh Abdul Rahman tadi, seorang nelayan menghamparkan sejadahnya di atas air. Masya Allah, tuan, ini biasanya seorang waliullah. Seorang nelayan
membentangkan sejadah di atas air. Lalu dia pun sembahyang itu. Kata Syekh tadi, aku tak layak atau tak sesuai lah untuk dunia akhirat. Tengok betapa hebatnya mereka ni tuan-tuan. Boleh sembahyang di air. Itu mana karamah yang Allah beri kepada orang-orang yang Allah pilih, ekoran ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala ketika itu. Kita ni tengah maghrib tu lah pergi shopping, tuan-tuan. Maaflah, pergi tengok kat family store ke mana, waktu maghrib tu beratur, kedai RM2 tu beratur. Waktu maghrib tu. Saudara tengok keadaan ini lah tuan. Itu satu keadaan yang kita saksi. Bukan kita nak menuduh sembarangan, kita tengok sendiri. Lepas itu mutakhir ni tengok pakaian-pakaian wanita dia semakin ketat. Betul-betul kebanyakan. Saya kata, macam mana Tuhan nak hentikan COVID ni tuan? Bayangkan, semakin mengundang kemurkaan Tuhan, tuan-tuan. Ini yang kita saksikan, tuan-tuan. Itu bukan orang lain, orang Islam kita lah. Kita tengok sedih lah tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Sedangkan tengok peniaga-peniaga yang hebat-hebat, azan dilaungkan, henti terus sana. Maka kehidupan mereka, Masya Allah tuan. Maka Hasan Basri berkata tersebut dalam kitab Taurat, ada 5 kalimah. Ini nasihatlah pada kita semua lah sebagai penghujung kuliah malam ini. Kekayaan, kata Hasan Basri, kekayaan itu ada dalam qanaah. Qanaah ni bersyukur seadanya. Itu kaya tuan-tuan. Tidaklah bagi orang yang tamak. Orang yang tamak tidak macam tu. Dia mesti berusaha. Kekayaan yang dah tu dianggap dia dah cukup, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Itulah kekayaan dunia. Tapi kekayaan yang sebenar, kata Hasan Basri, bersyukur dengan apa yang ada. Malah bersyukur tu juga Tuhan akan tambah. Mungkin harta tak banyak, kesihatan dia hebat tuan. Sampai 70 lebih masih boleh pergi menoreh. Dia tak kaya, tapi kesihatannya insya-Allah seronok hidup dia. Isteri dah 72, dia dah 76, masih naik motor pergi kebun, bahagia mereka berdua. Nampak tuan-tuan? Ini berjuta-juta selang sehari ambil darah, tuan-tuan. Selamat dalam keadaan menyendiri. Betul tuan-tuan. Percampuran dengan manusia terlalu banyak. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan keadaan tuan. Tetapi menyendiri itu dalam kitab Taurat, itulah keselamatan sebenarnya. Dan yang ketiga, merdeka itu dalam meninggalkan syahwat. Masya Allah. Bebas kemerdekaan ialah meninggalkan nafsu syahwat. Tamak tadilah. Tu saya ingat lagi kata-kata Mahatma Gandhi kan. Dia kata negara yang merdeka, azan kan tu? Tak pasal pula. Negara yang merdeka ialah apabila gadis tunti berjalan di tengah malam, tak ada gangguan. Nampak tuan-tuan? Amalah. Kan? Dan cinta itu meninggalkan keinginan. Itu yang sebenar. Cinta yang sebenar meninggalkan keinginan. Cinta kepada Allah sehingga kita mengatakan Allah lah matlamat hidupku, bukan harta. Dan akhir sekali, gembira selamanya kerana sahabat dunia yang sementara ini. Itulah tuan-tuan kata-kata Hasan Basri yang boleh kita renungi bersama. Kalau rajin-rajin kita ada handphone, tu
tulis mula semua ni, masuk dalam handphone, viral kan. Cukup cantik kata-kata Azan Basri ni tuan-tuan. Itu sebagai salah satu jalan dakwah. Buat sini tuan-tuan, tulis mula, sebarkan dalam grup. Memang cantik. Kekayaan yang sebenar, kemerdekaan yang sebenar kan, semua tu amat perlu pada kehidupan pada hari ini. Jadi sekadar itu tuan-tuan, sebab nak habis saya lewat sikit, maaf lah. Moga-moga perkongsian kita malam ni akan dapat membantu kita memahami hakikat sebenar tamak dan akibatnya, kesannya, dan seperti mana kita tersebut dalam satu kisah ringkas sebentar tadi. Itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.